Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan majlis kita pada malam ini, insya-Allah kita akan bukakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita, manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh nikmat yang sering kita lupa, kita sebagai manusia yang sering kita lupa, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ada satu lagi nikmat yang sering kita kita abaikan, iaitu nikmat dalam bersahabat ataupun bersaudara. Baik, alhamdulillah, adik-adik yang dihormati sekalian, sebelum itu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kem motivasi Smart Solat. Kem motivasi Smart Solat anjuran unit bimbingan dan kaunseling Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Tapi dengan kekangan ataupun asbab pandemik COVID-19 ini, kita buat secara online lah. Walaupun camp Smart Solat ni susah juga nak buat online ni, sebab camp Smart Solat ni ialah camp solat, jadi dia kena praktikalnya macam mana, dia kena face to face lah, untuk kita terangkan secara jelas berkenaan dengan solat yang sempurnanya macam mana dan sebagainya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada adik-adik yang telah memberi respon yang sangat baik dan sangat cergas. Dan sebelum tu saya nak minta adik-adik semua, kalau rasa selesa dengan keadaan diri sekarang ni, senyum. Itu je. Walaupun ada yang tak buka kamera dan sebagainya, tapi tak apa je, faham je, ustaz faham je. Tapi minta senyum. Bila kita dah selesa dengan keadaan kita, senyum. Biasa kalau kita dengar senyum itu sedekah kan, dan jadi senyum itu mampu memberikan aura yang positif kepada orang di sekeliling kita. Sebagai contohnya, kalau kita bersembang dengan kawan kita tengah rancak bercerita, bercakap ni, kita buat muka masam, jadi kita tak senyum. Jadi kawan kita yang tengah semangat cerita tu pun, alamak, spoil lah dia ni. Aku tengah cerita semangat, dia tak senyum, dia tak respon, dia buat muka je. Tak boleh lah macam tu. Senyum, sentiasa senyum. Tapi janganlah tengah kawan kita tengah nak marah, kita senyum pula. Yang tu janganlah. Tengah ada masalah, senyum ke apa. Jangan dah tandas pun kena senyum juga. Kalau senyum sokmo ni, tagline orang Terengganu. Kalau kita senyum sokmo ni, orang kata betul ke dak budak ni. Jadi alhamdulillah. Baik. Sebenarnya minta maaf mungkin ustaz tidak membuat satu persiapan yang rapi berkenaan dengan isi-isi, tapi insya-Allah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah pemudahkan urusan. Sebab baru balik daripada Kuala Terengganu tadi, mak ustaz kena warded, kena masuk ward sebab ada hal sikit yang lain. Dan alhamdulillah. Baik, untuk
tajuk pada malam ni, tajuk dia agak umum lah dan boleh dikatakan agak klise lah. Tapi klise, walaupun klise, ia merupakan satu perkara yang sangat penting. Merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita amati dalam diri kita, lagi-lagi bayi-bayi kita ni lah yang sekolah menengah kan, dan yang telah menjangkau usia remaja. Jadi orang kata ramai juga ustaz dengar kem solat ni, tapi saya dah tingkatan 3, tingkatan 4, takkan nak buat kem smart solat lagi. Jadi bila sebut pasal ilmu ni, tak kisahlah ilmu solat ke ilmu adab dan sebagainya, orang tua pun dia perlu belajar ilmu adab, sebab ilmu ni adalah satu perkara yang perlu diulang-ulang. Sebab kalau dah kata saya dah boleh solat ustaz, agak-agak lah. Kalau doa kunut tu, kalau dengan makhrajnya boleh baca tak? Doa kunut tu sekali dengan makhraj yang betul-betul tu. Jadi ni bukan semua boleh dapat dapat baca dengan betul lah. Jadi ni untuk untuk sama-samalah kita muhasabah diri. Baik, minum air sikit. Baik, untuk tajuk pada malam ini adalah kasih sayang. Baik, untuk adik-adik, kasih sayang. Apa yang dinamakan dengan kasih sayang? Kasih sayang ini sangat luas. Okey, kasih sayang ini sangat luas. Ada kasih sayang kepada Allah, ada kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kasih sayang kepada ibu bapa dan keluarga, ada kasih sayang kepada guru, ada kasih sayang kepada kawan, ada kasih sayang kepada binatang, kasih sayang kepada tumbuhan dan sebagainya. Bahkan ada kasih sayang kepada awek. Awek couple ni, adik-adik semua mungkin segar sikit mata tak bila bercakap, sebab benda tu sangat relate dengan diri kita lah. Baik, diri kita diri adik-adik okey. Baik, sebelum tu saya akan pergikan kepada definisi kasih sayang itu sendiri. Baik, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, definisi kasih sayang mendefinisikan sebagai kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Boleh kata cia dah orang sekarang ni. Ulang sekali lagi. Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Nak kata apa maksud dengan kasih sayang ni? Faham tak definisi ni? Baik, kepekaan dan perasaan. Perasaan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kasih sayang ini ataupun kita sebut pasal cinta lah, dia kata perasaan cinta yang mendalam. Cinta ini kita tahu, cinta ini sebagai fitrah. Cinta ini sebagai fitrah. Cinta ini sebagai fitrah. Allah wujudkan, Allah menciptakan Adam ini telah bercinta dengan Hawa, dengan apa lagi, dan beberapa Yusuf dengan Zulaikha, Muhammad dengan Khadijah, Rasulullah SAW dengan Khadijah, dan lain-lain. Begitu juga dengan kita. Kita ada perasaan, walaupun kita ni sebagai manusia, alim mana pun kita, tapi kita ada perasaan cinta juga. Ustaz, ada orang kata, ustaz, saya ni betul-betul jaga ikhlas, saya tak ada cinta-cinta ni. Habis tu dekat mak tu, takkan tak cinta. Mak sendiri pun, ayah, keluarga, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan cinta yang paling agung. Itu kita akan pergi dengan lebih detail. Baik, insya-Allah. Okey. Untuk kasih sayang ini ada beberapa jenis kasih sayang. Macam saya Ustaz sebut tadi lah, kasih sayang kepada Allah, Rasulullah, ibu bapa, keluarga, isteri, awek dan sebagainya. Baik, jadi Ustaz akan pergi kepada kasih sayang kepada Allah yang pertama ya. Nanti Ustaz akan pecahkan. Baik, untuk kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan
satu ayat yang semua boleh, maksudnya kita sebut setiap hari ayat tu. Ayat tu apa dia? Apa dia? Ayat tu kita sebut setiap hari. Sebelum kita nak memulakan satu surah, kecuali satu surah dalam Al-Quran, kita akan sebut ayat ni. Apa dia? Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa relate-nya ataupun apa kaitannya kasih sayang dengan ayat yang Ustaz sebut tadi, Bismillahirrahmanirrahim? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bagi kita, Bismillahirrahmanirrahim, 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 ada satu perkara yang simple je. Yang simple as that. Okay, masalah perkara yang simple je, sebab kita apa Bismillahirrahmanirrahim maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada pasti kita dah dihafalkan dengan begitu kan. Tapi apa maksud di sebalik Ar-Rahman Ar-Rahim? Jadi mula bacaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala sangat pemurah. Dia menciptakan kita dengan sempurna sekali. Baik, dan Allah juga mengulang perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Al-Quran beribu-ribu, beratus-ratus kali di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kasih sayang Allah ini melangkaui daya pemikiran manusia. Berbalik kepada Ar-Rahman tadi dan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat pemurah. Sangat pemurah kerana dia menciptakan kita dengan begitu sempurna. Kalau macam ustaz sendiri, saya sendiri, ada mulut boleh bercakap, ada hidung boleh berbau, ada mata boleh melihat, ada telinga boleh mendengar, ada tangan boleh buatlah apa-apa, ada jari boleh sarung cincin di jari, ada kaki untuk berjalan, ada perut untuk makan, ada mulut untuk makan, atau perut untuk menerima makanan. Tu jadi besar sikit ni. Jadi Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna, dan Allah ini sangat pemurah. Jadi Allah telah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Bagaimana kita sebagai manusia menggunakan kita ni adalah manusia sebagai alat. Alat maksudnya Allah telah menciptakan kita, macam mana kita nak gunakan telinga yang ada, mata yang ada, mulut yang ada, hidung yang ada, tangan yang ada, seluruh anggota badan kita ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah dan beribadah kepada Allah. Itu mungkin kita faham, mungkin kita ni ada mata sebab kita tak pernah terfikir sebenarnya kenapa tujuan Allah cipta mata kita ni. Untuk kita tengok kan. Mungkin kita tahu Allah cipta mata ni untuk kita baca ayat, untuk kita tengok benda-benda, kita tengok ayat Al-Quran. Maksudnya mulut kita untuk baca ayat Al-Quran, telinga untuk kita mendengar ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi adakah kita guna benda tu dengan sebaiknya? Jadi muhasabah diri masing-masing. Adik-adik, kadang-kadang telinga kita ni pun kalau Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat mendengar ni, nescaya kita akan, walaupun kita dah sentiasa seumur hidup kita boleh mendengar, tiba-tiba Allah, na'udzubillah min zalik, Allah tarik nikmat mendengar. Apa akan jadi? Memang bayangkan kita bangun tidur tu, tiba-tiba tak dengar apa-apa. Tak dengar mak kita panggil, tak dengar kakak kita panggil, tak dengar ayah kita panggil, tak dengar kawan kita cakap, tak dengar. Kita buka phone nak tengok TikTok pun tak dengar. Volume dah paling kuat dah ni pun still tak dengar juga. Tiba-tiba bayangkan adik-adik, kita bangun tiba-tiba kita buka mata tapi gelap. Kita boleh mendengar, boleh merasa, tapi mata kita tu buka, dah kita sedar mata kita buka, tapi pandangan kita tu gelap. Jadi macam mana hidup kita? Adakah masa tu barulah kita, ya Allah kenapa ni? Masa tu lah sebut ya Allah. Bila Allah dah bagi kita sempurna ni,
Oh, kita duduk tengok macam-macam, dengar macam-macam, bercakap macam-macam. Begitu juga dengan nikmat mulut. Nikmat bercakap ni salah satu nikmat juga sebenarnya. Kan? Kalau macam kita lepak dengan member kita kan, dia salah satu orang katalah lawak yang paling kelakar ni adalah membahan member. Kan? Betul juga zaman Ustaz belajar pun juga, zaman saya belajar pun juga begitu juga. Tak? Benda yang kadang-kadang bila lepak dengan member ni, lepak dengan member, weh, ingat tak ni budak ni yang ni, gelak mulut masa tu kita tak menjaga mulut. Jadi itu adalah salah satu momen lah zaman-zaman nakal dulu. Bahan orang ni ada salah satu perkara yang sangat kelakar, sangat terhibur lah. Tapi apakah perasaan orang yang kita bahan tu? Kadang-kadang kita tak sedar. Mungkin, tak apa, dia ni tak cepat koyak, dia ni boleh je bahan, dia ni tak hati tak tisu apa semua. Memanglah depan kita, belakang kita dia menangis, dia sedih dan sebagainya. Kena hati-hati. Itu penyakit mulut. Baik, perkara-perkara ataupun dosa-dosa yang saya sebut tadi, mulut, hidung, mata dan sebagainya, punca dia adalah bermula daripada hati. Sebab itulah kasih sayang tadi, kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Begitu juga dengan kasih sayang kepada Allah, lahir juga daripada hati yang ikhlas. Kalau hati kita tak ikhlas, macam mana kita nak boleh keredaan daripada Allah? Macam mana kita nak merasai halawatul iman, halawatul ibadah, kemanisan iman, kemanisan ibadah, kalau hati kita tak ikhlas? Semayang ni bukanlah semayang ni, Allah, malahnya lah aku nak semayang. Ada sampai malahnya, tak apalah, kat gigi sikit, tak apa. Zuhur pukul 4, tak apa. Maghrib pukul 8.30, tak apa. Sikit lagi nak masuk isyak. Ada bahkan isyak, tak apa, mengantuk sangat, isyak pagi esok lepas tu babah. Lepas subuh tu semayang isyak dulu, baru semayang subuh. Itu jeng lah, bertangguh-tangguh dalam solat. Jadi kita tak pernah serius dalam ibadah kita. Sekejap, minum air. Saya cepat dahaga sebenarnya. Bukan cepat dahaga, dia tekak cepat kering, mulut cepat kering. Baik, kasih sayang Allah kepada kita ini melangkaui daya pemikiran kita sebagai manusia. Kenapa? Baik, kita sebagai manusia ini memang confirm, for sure kita akan melakukan dosa, melainkan Rasulullah dan Rasul-Rasul yang lain yang merupakan manusia yang maksum lah. Saya tak berani sentuh lah. Tapi kita sebagai manusia ni, kita ni lah sebagai manusia, adik-adik dan adik-adik pelajar sekalian, siapa sini yang tak pernah buat dosa? Angkat tangan. Okay, jadi angkat tangan, klik hands up ni lah. Baik, jadi semua pernah buat dosa, dan saya sendiri pun banyak dosa yang saya buat. Cumanya alhamdulillah setakat ni dosa yang saya buat itu Allah simpankan aib kita. Allah tak exposekan lagi kita punya aib, kita punya dosa. Nak kata Allah ni sangat sayang kat kita. Bayangkan, dalam satu masa tu Allah datangkan seseorang untuk yang mempunyai dengki kepada kita, dan memang kita pernah buat silap, dan seseorang tu sama juga dengki dengan kita, dan dia membuka aib kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangatlah kita rasa, ya Allah, ini adalah satu perkara yang sangat terbeban lah untuk kita. Sebab bila dosa kita ni ditunjuk kepada orang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang kita segeralah bertaubat dan sebagainya. Baik. Dan sebenarnya Allah ini juga Maha Pengampun. Sebab itu Allah ni sangatlah pemulia, sangatlah pemurah. Allah dah simpan aib kita. Dosa kita dah banyak buat dosa ni, Allah dah simpan dah tu. Dan kita still buat dosa, Allah still simpan lagi aib kita. Dan berbanyak-banyak, berjuta-juta dosa, beribu dosa kita buat, dan apabila kita taubat, Allah menerima taubat kita. Nak katanya Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat kasih, sangat sayang kepada kita. Dan ini menunjukkan
Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan yang kita duk kata semua Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Inilah orang kata contoh dia. Tak, beribu segunung dosa kita buat, selautan Allah tadahkan untuk menerima taubat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita sebagai manusia ini perlu recap diri kita balik. Perlu ambil ambil kesempatan ini untuk kita sentiasa bertaubat dan muhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu adalah kasih sayang kepada Allah. Baik, masa sekarang ni ada lagi dalam 8 minit. Jadi saya akan terus pergi kepada kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam mana cara yang terbaik untuk kita buktikan bahawa kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, sebagai contoh, kejap ada teknik kejap. Lighting okey sikit Baik, tadi gelap. Walaupun saya ni gelap. Sebab saya gelap lah, kena ada lighting kan. Kalau tu lagi gelap lah. Baik, berbalik kepada kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah kepada kita lah, dan kita for sure lah kita merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa cara yang terbaik untuk kita buktikan rasa sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya adalah untuk kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah ini merupakan perbuatan Rasulullah yang kita perlu contohi, dan kita perlu bukan setakat kita contohi, tetapi kita perlu amalkan juga. Supaya kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perlu mengamalkan sunnah. Okay? Ada terlalu banyak dalam sehari tu, dalam satu hari rutin kita tu, berpuluh-puluh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita buat. Daripada yang besar, daripada hal berkenaan dengan kitab apa semuanya, sampailah adab. Bahkan adab dalam tandas, adab basuh, adab buang air besar pun ada sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Jadi kita ni perlu faham, perlu amalkan supaya, dan perlu mendalami perkara tersebut, dan insya-Allah. Baik, yang keduanya adalah perlu menyambung usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lighting tak ada. Okey, tak apa, kita terus je. Baik, menyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai balighani walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Walaupun satu ayat. Nak katanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita tidak semestinya kena pakai jubah, kena pakai kopiah. Jap, minum air iklan jap. Kita tidak semestinya kena berpakaian, pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah dan sebagainya, kena pakai itu, pakai ini, tidak. Tetapi hanya kata-kata. Tetapi ia tidaklah kita perlu meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jubah, serban, kopiah tu kita sunat untuk pakai, menjadi sunnah juga untuk pakai. Kalau kita pakai lagi baik. Tapi nak tunjuk kat sini betapa ringannya. Maksudnya cara menyampaikan dakwah ini sangat ringan, yang telah diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu ayat sahaja, kita telah mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay? Dan ada banyak lagi cara untuk kita
meningkatkan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita apa yang kita buat ini semoga kita mendapat syafaat, mendapat berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada cara-cara mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni merupakan seorang manusia. Ia seorang manusia. Manusia dia ada hidung, ada mata, ada telinga, ada rambut. Tapi dari segi keimanan, dari segi luar biasanya sebagai seorang manusia, sangat berbeza jauh lah dengan kita. Nak bandingkan dengan memang tiada bandingan lah. Muhammad ni, dan dikatakan Muhammad ini, kalau kita tengok perjuangan sirah Rasulullah SAW, sebenarnya banyak dalam kitab-kitab sirah, iaitu sirah Nabawiyah, fiqh harakat dan sebagainya, menunjukkan susu galur perjalanan sirah Rasulullah SAW. Jadi kita bukan perlu baca sahaja kitab tu, ataupun bukanlah sebab kita ni bukan ustaz dan sebagainya. Mungkin kita pergi mengajar, mungkin kita pergi belajar lah, mungkin kita pergi belajar dekat surau, dekat masjid, adalah kitab-kitab sirah dan sebagainya, sebagai kita nak tunjukkan. Dan ustaz yang bagi kuliah itu cerita dekat kita bahawa pentingnya sirah ini. Dan kita, apabila ustaz tu cerita berkenaan dengan sirah, kita bukan mendengar sahaja, tetapi kita perlu mendalami sirah tersebut. Bayangkan, kita perlu bayangkan, yang kita sentiasa perlu bayangkan, yang kita ada pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dengan susah kita ni, alhamdulillah zaman sekarang ni nak pergi mana mudah. Nak pergi mana dulu, sekarang ni, dulu daripada bayangkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, mengambil masa berjalan kaki berbulan-bulan untuk sampai ke Madinah. Bahkan bukan berjalan kaki sahaja, bukanlah maksudnya berjalan tanpa berhenti juga, jadi ke berbulan-bulan tu banyak berhentilah, bermalam di sini dengan adanya terlalu banyak ujian, ada cubaan nak membunuh lah, ada lepas tu ada macam-macam lah, nak kata Rasulullah ni nak menyampaikan dakwah ini sangat-sangat susah. Untuk menyampaikan dakwah kepada kita sekarang ni sangat-sangat susah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu mengambil iktibar dan juga tauladan daripada sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk kesimpulannya, kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada Rasulullah, kasih sayang kepada ibu bapa, keluarga, guru dan sebagainya merupakan satu sifat yang sangat terpuji. Akan tetapi jangan kita salah gunakan kasih sayang tersebut. Macam mana kita salah gunakan? Maksudnya kasih sayang kita untuk melakukan maksiat, untuk melakukan zina dan sebagainya. Perlu kita kena pandai gunakan. Jangan salah gunakan, perlu pandai gunakan. InsyaAllah bila kita boleh guna kasih sayang ini, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan dengan bantuan syafaat yang kita buat, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. InsyaAllah akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam masa yang sama mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja tazkirah 30 minit untuk adik-adik camp motivasi smart solat, anjuran unit bimbingan dan kaunseling KUIPSAS. Semoga apa yang disampaikan ini boleh diamalkan bersama. Ini bukanlah kata tazkirah ke apa, ini perkongsian je. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan teruk itu datang pada diri saya sendiri. Jadi sekadar itu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.